Tun, Datuk mohon ulas calon-calon PKR. Semua calon tu okey, saya tengok. Tapi satu calon tu dari Putrajaya tu, dia pakai kursi roda. Mungkin OQ, orang kelainan upaya. Masalahnya dalam Islam ini ada syarat-syarat kepimpinan menjadi pemimpin. Antaranya tidak cacat. Dan itu saya tak tahu apa muslihatnya PKR meletakkan calon yang OQ ataupun sementara ni saja dia pakai kursi roda. Mungkin ada perkara cacat sementara dan sebagainya. Saya pun tak tahu background dia. Tapi kalau itu berlaku amat malang lah. Kerana kita saya maklum di Putrajaya itu semua orang tahu bekas menteri Rashidi Jidin Radi Jidin akan bertanding di sana, bekas menteri kanan, ya, melawan Tengku Adnan bin Tengku Mansur kalau dia dicalonkan sekali lagi. Jadi kalau PKR meletakkan calon yang OKU agak pelik sikit lah. Jadi saudara tu minta saya ulas. Saya ulas terhadap calon-calon PKR 72 orang tu. Haris, ada harapan ke GTA join PN? Seperti Tun M kata. GTA, Gerakan Tanah Air dan Perikatan Nasional, kedua mereka ni mempunyai musuh yang sama. Tapi mereka ada dua musuh. Satu musuh mereka ialah PH, Pakatan Harapan, yang pernah duduk sebagai gabungan dalam kerajaan PH dulu. Musuh yang sama lagi satu ialah UMNO. Dari itu jika GTA dan PN ni bekerjasama bagi tujuan melawan BN UMNO ni, saya rasa tepatlah. Dari itu kita nampak bahawa GTA dan PN ini ada sendiri kekuatannya, ya. Jadi tidak punya masalah itu. Faizal, Dato', mungkin peluang pembangkang kerjasama satu lawan satu tipis. Ya, tipis. Semua nak kuasa, semua ego, tak mengenal musuh yang sama. Mereka pentingkan kedudukan mereka sendiri. Itu jadi dia. Apa yang saya nak cakap pada malam ini, saya tak nampak apabila senarai calon yang dibuat oleh PKR tadi, dia akan balik ke asal. Dalam 35 ke 40 kursi saja PKR boleh menang. Daripada 72 calon tu, apabila disebut saya nampak dalam 42 saja, 45 kursi lah paling tinggi dapat dimenangi oleh Parti Keadilan ini, ya. Jadi dia mengharap sangat dengan DAP mendapat jumlah yang sama, sekurang-kurangnya 40 kursi. Jadi kedudukan PKR ada dalam 40 ke 85. Jadi kalaulah Pakatan Amanah, Parti PAN dapat 9 ke 10 kursi, dia ada dalam 100 lah, ataupun back to basic 104 yang dia ada. Di persoalannya sekarang ni, bagaimana arahnya Parti Warisan di Sabah, GPS di Sarawak. Itu yang penting. Tadi saya dengar lagi Anwar Ibrahim umumkan, sebutkan bahawa dia tidak akan menerima gaji Perdana Menteri, melainkan allowance dia, ya. Jadi dia melihat seolah-olah dia nak berkhidmat pada rakyat ni percuma. Saya nak beritahu dengan Anwar Ibrahim dan juga rakyat, rasuah di Malaysia ni dah berlaku lama dah, dan dia telah dapat dikendorkan
rasuah di kalangan elit politik, iaitu menteri, timbalan menteri ini. Bila kerajaan meminda gaji ahli parlimen, gaji Perdana Menteri, gaji menteri. Tujuan kerajaan bagi gaji yang besar ni, macam Singapura, gaji Perdana Menterinya cukup besar. Tak ada dalam dunia ni gaji Perdana Menterinya dipotong, tak mau terima gaji. Dia adalah gaji yang perlu dibayar kepada pemimpin, dan itu selaras dengan Islam. Islam pun mengarahkan majikan, rakyat ni majikan, Perdana Menteri itu pekerja, dibayar gaji. Soalnya sekarang, kalau ikut cara yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini, maka rasuah akan berterusan. Korupsi, salah guna kuasa. Kita sudah maklum ahli politik di Malaysia ni, semuanya bergantung kepada pengikut. Dan pengikut mereka lapar. Anggota parti mereka lapar. Mereka perlukan wang yang dia minta, demand daripada orang yang disokong. Dari itu, saya amat bimbang jika Perdana Menteri dan menteri-menteri ini gaji dia sikit, maka dia akan terbuka untuk menerima rasuah, menerima duit haram daripada pihak-pihak tertentu untuk nak menampung kehidupan mereka. Bukan soal makan minum mereka anak bini, tetapi politiknya. Dari itu tak sewajarnya orang seperti Anwar ni boleh bercakap masalah gaji ni. Saya bukan kritik, saya beri pandangan saya. Saya tidak bercakap perkara yang kasar, sebab saya tahu sejarahnya ini terhadap kenaikan gaji Perdana Menteri, gaji menteri ini. Sebab gaji Perdana Menteri, gaji menteri ini dulu kecil. Jadi mereka terbuka untuk menerima rasuah, terbuka untuk salah guna kuasa. Dan saya tahu bahawa banyak menteri dia tak bergantung kepada wang rasuah itu untuk tanggung anak bini dia. Tapi bagaimana dia nak menanggung cara hidup politik itu dengan pengikut, dengan penyokong, dengan anggota parti minta duit dan sebagainya. Jadi kalau dia tak ada duit, dia akan hilang pengaruh. Orang akan lari pada dia. Gombak itu anak didik dia. Dia bermulanya, saya rasa lah, Datuk Seri Amaruddin ni pun orang yang bermoral, anak Johor. Tentu dia beradab, dia mengenang budi. Tanpa Azmin dia tak ke mana. Tapi akhirnya kan Azmin bagi dia dapat jadi wakil rakyat, dapat jadi wakil besar. Tetapi Azmin punya hal, saya condemn dia ni. Dah balon Amiruddin ni dengan perkataan-perkataan yang kurang cerdik lah. Dan saya rasa di sini Amiruddin mencabar lah. Makna apakah yang dikatakan oleh Azmin itu betul atau tidak. Dari itu pertandingan PKR di Gombak ni antara guru dengan murid akan berlaku lah. Dan saya percaya Amiruddin akan menang mudah, dan Barisan Nasional tak dapat apa-apa pun.